Tak ada apa-apa yang baru, masih lagi John Cena yang sama, lagu yang sama, tagline yang sama, style yang sama, karakter yang sama. Cumanya kali ni benci crowd, tak ada panda crowd, terus hentam crowd. Video kali ni sikit daripada NXT Roadblock, sikit daripada AEW Revolution dan sikit daripada SmackDown. Tapi untuk Raw, confirm banyak lah. Tak adalah banyak, tapi panjang. But then sebelum aku teruskan, kalau korang nak baju penta yang macam aku pakai ni, link dia ada dekat ruangan description dekat bawah. Aku tag juga produk dia dekat YouTube punya bag kuning, bag orange. Aku pun tak tahu, tapi YouTube dah ada features tu dah. So basically aku akan tag produk ni juga yang direct korang ke page Shopee jual baju penta yang aku pakai ni. TNA Tag Team Champion antara Hardy Boys dan juga Nathan Frazer dan juga Ed Siom. Satu keputusan yang dah boleh predict sebab untuk TNA punya World Tag Team Champion dah boleh agak Hardy Boys akan retain dia orang punya title. Tapi kat sini kita nampak Fred Siom kalah lah. Beria lawan tim sana sini semua boleh kick out, lawan Hardy Boys tak boleh kick out pula dia orang. Apa-apa pun match nice. Moose lawan dengan Obafemi, aura dia lain macam. Tapi aku tak boleh brainnya, ada pula sorakan Let's go Cena, Cena sucks dalam match ni. Apa-apa pun, satu match yang solid. Dah kenapa kumpulan Fatal Influence duk sembang dengan Eva daripada tepi macam ni? Aku nak aku punya rematch apa semua. Selesa ke nak sembang gitu? Awak tak face to face je? Tahulah ada kamera, tapi biarlah logik sikit. Kumpulan baru Shawn Spears diberi nama The Culling. Nice lah. Dan dekat main event, aku tak expect yang kita boleh nampak new champion, new double champion. Stephanie Verker kalahkan Julia. Mati-mati aku fikir ada yang akan datang kacau dan takkan ada double champ, takkan disatukan title antara NXT Women North American dan juga NXT Women Champion. Aku fikir mesti draw ataupun interruption lah. Tapi tak weh, Stephanie Verker, new Women Champion sambil pegang NXT North American Women Champion. Tapi kenapa? Kalau korang ada follow Instagram aku yang pasal wrestling, berita WWE 2.0, aku dah bagi tahulah yang si Julia ni ada masalah visa. So dia kena patah balik ke Japan dan selesaikan dulu masalah visa dia. Nanti once dia dapat comeback, dan mungkin dia try to get rematch untuk Stephanie Verker. Tapi hopefully masa dia jumpa Eva Rain untuk minta rematch tu, sembang depan-depan lah, bukan sembang tepi-tepi gini. Sangkit tekuk mat. Kenapa tiba-tiba nak sembang AEW Revolution? Bukan hari tu dah cover ke? Aku pun terlupa nak tulis dekat komen video tu. Yang ikutkan sebenarnya korang pun akan nampak lah, recap Revolution tu tak lengkap disebabkan ada 3 perlawanan yang memang time tu video korup pula. So tak tercover, pasal tu tak ada dalam video recap hari tu. Jadi plan aku untuk cerita cepat-cepat dekat video kali ni. Tapi sebelum apa-apa pun aku nak cakap sorry dulu, sebab hari tu masa aku buat live Q&A, ada orang kata tak sabar untuk Dynamite masuk ke Amazon Prime. Dan aku mendinaikan benda tu disebabkan aku fikir dia cuba nak cakap HBO Max. Dia tersilap. Lah aku yang tersilap, bhai. Best palatau in the world akhirnya mengaku silap. Memang betul rupanya yang AEW Revolution hari tu boleh tengok dekat Amazon Prime sekali dengan Dynamite semua tu. Which is aku agak blank lah apa guna dia orang bawa ke HBO Max, last-last dekat Prime pun boleh tengok. So kalau korang tahu yang AEW, Dynamite dan show-show lain semua tu dah ada dekat Amazon Prime Malaysia, cuba korang share dekat ruangan komen kat bawah. Kalau dah ada, aku nak langgan. Kalau tak ada lagi, kita let lu. Okey, untuk 3 perlawanan yang aku tak dapat cover hari tu disebabkan korup. First kali, AEW TBS Champion. Satu perlawanan yang biasa sampai aku rasa aku sanggup lagi tengok Merce lawan dengan Chris. Macam kereta lawan dengan motor kan? Tidak. Mercedes Mones dan juga Chris Statlander. Match diorang yang dua-dua sebelum ni lagi gempak daripada apa yang kita nampak dekat Revolution kali ni. Okada dengan Brody King untuk Continental punya title pun solid. Swerve Strickland dengan Ricochet punya match best gila. Tapi ada yang tak logik lah, sebab aku rasa macam Prince Nana boleh je ambil jaket dia masa Ricochet tengah fokus berlawan dengan Swerve Strickland. Tapi kenapa dia tak nak ambil jaket dia masa tu juga? Dan satu lagi benda aku tak boleh nak brain, kenapa si Ricochet tu nak pergi low blow terang-terang si Swerve Strickland depan si referee? Dan antara match aku anticipate untuk Revolution hari tu, Hollywood ending lah antara Toni Storm dan juga Mariah May. Match ni memang bloody good dan betul-betul ada Hollywood ending.
Crowd dekat Barcelona meriah, function habis. Smackdown yang biasa-biasa tu terus rasa macam premium live event bye. Lamine Yamal pun ada, sepatutnya Roman kena ada dekat Smackdown minggu lepas dan sepatutnya Cody dengan John Cena kena face off dekat Smackdown minggu lepas. Lagi-lagi diorang kejar title milik Cody, which is title tu adalah hak milik Smackdown. Lalu diorang pergi buat dekat Raw. Why? Dan cakap pasal Cody dekat Smackdown hari tu, sepatutnya segmen Miss TV tu panjang lah sikit. Sebab aku rasa tu satu segmen yang promising untuk naikkan lagi hit pada The Miz. Dan dalam masa yang sama, kau hypekan Cody sebelum dia jumpa John Cena dekat Raw. Tapi si Cody tu serang The Miz tu, aku rasa dah cukup lah hypekan Cody yang Cody tengah angin. Tapi apa yang Cody buat dekat Raw pagi tadi, itu kita cerita masa Raw kejap lagi. Brawl di antara Tiffany Stratton dan juga Charlotte Flair memang gila-gila. Fire. Siap Tiffany Stratton lompat macam Swerve Strickland. Cuma move yang berbeza lah, tapi tinggi yang lebih kurang. Sepatutnya Shinsuke Nakamura kena angin dengan Drew McIntyre disebabkan Drew dia kalah DQ. Dasar pilih bulu. Aku ada rasa sedikit bosan lah dengan Drew McIntyre punya style bila berfeud dengan orang. Dengan Seth Rollins macam tu, dengan CM Punk macam tu, dengan Damian Priest pun macam tu juga. Tak ada kelainan sangat. CM Punk tu at least adalah gelang masuk spender. Gunther boleh duk halang Madrid pula dekat Barcelona. And then dia lawan dengan Axiom, consider macam country hero untuk Spain. Axiom ni aku tak tahulah dia dah pernah buat debut dekat main roster sebelum ni ke tidak, tapi rasa macam fresh lah tengok Axiom dekat Smackdown minggu ni. Dan dekat Smackdown juga kita nampak yang DIY agak awal drop dia orang punya title. Kita ada new tag team champion, Street Profits. Dan cara DIY drop dia punya title tu ada sedikit friendly fire ataupun miscommunicate. Gargano tertendang muka Ciampa. Adakah lepas ni kita akan tengok feud di antara Gargano dan juga Ciampa? Maybe. Tapi kali ni aku berharap yang Ciampa watak baik, Gargano yang watak jahat. Sebab Gargano ni baru turn heel. And then macam dah biasa sangat kita asyik tengok Ciampa yang heel, Gargano yang face. So, why not this time? Walaupun pernah Gargano heel, Ciampa face, tapi aku lebih nak tengok Gargano heel, Ciampa yang face. Cerita Raw ni yang panjang sikit ni. Kita cerita daripada belakang dululah. Main event, Intercontinental Champion, Bron Breakker, Finn Balor. Aku mati-mati fikir yang match ni kita akan dapat new champion. Sebab lately ni perlawanan champion boleh kata semuanya end up dengan ada new champion. Lagi-lagi yang berlangsung dekat main event. Tapi tak. Lagi barai Finn Balor ni dekat main event pun tak menang. Dah lah tak menang. Lepas tu close with Bron Breakker dan juga Penta face to face, face off. Aku rasa untuk close with a bang bila Bron Breakker dah retain, Finn Balor patut pergi tibailah si Dominic Mysterio. Walaupun Dominic Mysterio tu best wrestler in the world, boleh kata macam manusia yang baik, sahabat yang baik, tak patut dipukul. Tapi dengan berbuat demikian, kau boleh close Raw dengan bang. Lagi-lagi bila Finn Balor tak menang title. So ending Bron dengan Penta gitu je. Aku rasa Raw kali ni nak bagi peluang untuk aku promote lah kot lagi sekali. Baju Penta ni nak dapatkan link dekat bawah. What the fish, Austin Theory boleh kalah macam tu je. Dengan Jey Uso ada botch. Yang ni memang aku tak suka betul tengok dekat Raw minggu ni. Tolonglah buat something untuk Austin Theory tu. Tolonglah cover balik dia punya kekalahan tu. Dia ni nampak promising tau as future face. Dan aku pun tunggu masa je untuk dia turn on Grayson Waller, CE Wallet tu. Tak kisahlah nak pakai QR ke, pakai bank transfer ke, tapi tak, ataupun Grayson Waller yang turn on Austin Theory. Kan? Sebab orang selalu duk kata turn on Grayson. Lepas tu dia boleh pusing belakang pula membelakangi si Grayson. So orang mengharapkan Austin Theory yang pergi serang Grayson, hilang sabar dengan Grayson. Why not Grayson Waller yang pergi serang Austin Theory? Tanpa kita expect. Dan Grayson Waller pergi join group The Rock dengan John Cena lah. Logan Paul pun nak. Masuk pula Logan Paul. Macam lagi style. Teruk gila lompong yang ada dalam kontrak WWE. Sepatutnya kontrak untuk Women's World Champion tu consider void lah. Sebab kontrak tu kena siap-siap ada dua nama je. Nama Bianca dengan nama Io. Bila letak nama orang lain, by right, kalau setahu aku ikut law, void. Unless kau dah pergi siap-siap letak nama Mami kat situ. So nak angin apa? Buat kontrak baru, panggil Io dengan Bianca masuk dekat office si Adam Pearce tu. Tak payah buat depan orang, just sign balik lagi sekali je, settle. Ataupun hantar by WhatsApp, guna Adobe Fill and Sign punya app. Kan settle. Ini risau sangat seolah-olah macam once Mami sign, terus Mami pun kena masuk sekali. Lepas tu buat pening, buat stres.
Tapi tak apalah, kita orang layan je lah. Kita orang dah boleh nampak dah akan jadi triple threat. Terus umum je kalau dah macam tu. Ini kau stres, kita orang pun stres lah tunggu. Dengan fikir logik kontrak tu juga kan. Ludwig Kaiser lawan dengan Penta. Tak ada apa benda nak cakap melainkan dapatkan baju Penta, link dekat bawah. Dan the main thing yang kita nak cakap dekat video Raw kali ni adalah obviously John Cena dan juga Cody Rhodes punya segmen. Tapi aku kena sentuh dululah pasal crowd. Aku appreciate crowd sangat happening tau dekat Belgium. Tapi ada time juga aku rasa sedikit annoying sebab aku macam nak dengar apa yang John Cena nak cakap tapi crowd buat bising pula. Tak adalah sampai diorang hijack. Still boleh dengar apa yang John Cena nak cakap. Cumanya macam kadang-kadang kau nak dengar tiba-tiba crowd bising pula. So ada rasa sedikit potong lah kat situ. Okay, so untuk John Cena yang baru ni, tak ada apa-apa yang baru. Masih lagi John Cena yang sama, lagu yang sama, tagline yang sama, style yang sama, karakter yang sama. Cumanya kali ni benci crowd, tak ada panda crowd, terus hentam crowd. Heel, tapi masih lagi benda sama. Okey lah, yang paling penting dia dah turn heel. Dan tak adalah nampak drastik sangat perubahan dia. Dan kalau nak berubah tu mungkin boleh slow-slow lepas ni. Macam mana Roman buat comeback, turn heel and then slow-slow jadi OTC. Tak payah gelojoh sangat. Macam ni dah okey, relax. Kalau terus nak bagi bombastik ke apa ke, takut in future dah tak ada apa-apa nak bagi dekat kita yang buat kita rasa macam wow. Macam Roman lah. Slowly sampai jadi OTC. Dan apa yang John Cena cakap dekat Raw minggu ni memang boleh aku katakan macam apa, agak klise untuk seorang heel buat lah. Which is aku tak kisah. Disebabkan at least dia bercakap, fikir balik Roman masa dia turn heel dulu pun tak dia nak cakap banyak. Kali ni John Cena cakap lebih. And then Roman masa dia turn heel dulu pun tak dia buat banyak sangat. Dia just macam pukul orang macam tu je. And then John Cena kali ni bercakap lebih, tunjuk karakter dia yang lebih. Takkan kau expect John Cena turn heel terus jadi macam OP gila, terus jadi macam Roman bawa watak heel. Roman pun ambil proses. So aku rasa okey untuk John Cena punya starting ataupun first step ni. Sebab bagi aku finally rasa fresh kot. Yelah, walaupun dia cakap benda sama, lagu sama ke apa ke, tapi muka dia dah tak sama. Apa yang dia cakap kali ni pun, yes, tagline semua sama, tapi kali ni hentam crowd tu dah tak sama dah. Dulu aku meluat dia duk panda crowd, walaupun ada crowd duk nyanyi apa, John Cena sucks, duk kata John Cena sucks, tapi dia still panda, try hard. Itu yang buat aku meluat, tapi sekarang dah tak ada benda tu. Aku rasa macam satu kelegaan, kau tahu tak? Dan part yang paling aku salute sebenarnya, walaupun apa yang John Cena cakap tu kadang ada macam dramatik, kadang dengar pun ada macam perempuan, tapi penyampaian dia tu tahu macam dah lama pendam, macam memang betul-betul datang daripada sini, ikhlas. Dan satu je yang aku rasa macam sepatutnya kena ada cakap sikit. Apa kaitan dia dengan The Rock? Kenapa dia tolong The Rock? Kenapa dia sell dia punya soul pada The Rock? Apa yang The Rock bagi dekat dia? So dia lebih pada macam kenapa dia angin dengan crowd. So at least ada sikit lah. Sebab seolah-olah macam lupakan begitu sahaja yang dia turn heel disebabkan The Rock. Adakah hari tu penggunaan The Rock hanyalah untuk John Cena turn heel, lepas tu The Rock dah tak terlibat? Lagilah pelik. Baik John Cena turn heel tak perlukan The Rock daripada awal. So at least ada sikit lah benda tu patut dia explain. Tapi mungkin kita akan dengar benda tu. Aku tak rasa dekat SmackDown minggu ni. Tak silap aku iklan yang aku nampak dekat Raw minggu depan. Ke aku silap ke SmackDown minggu ni? Tapi kalau dekat Raw minggu depan tak buat dekat SmackDown minggu ni, dan SmackDown tak ada world title ke untuk nak macam muncul sikit? Paling-paling ada Cody datang tak buat apa-apa sangat, buat lebih dekat Raw. Kan kelakar tu. Dan cerita pasal Cody pula, dia lupa ke dekat Elimination Chamber dia kena tibai? Dia lupa ke dia angin gila sampai dia hentam The Miz hari tu masa nak Miz TV tu? Kau kan simpan grudge dengan John Cena. Hari tu bukan main angin lagi. Tapi ini datang relax je bai. Kalau aku jadi dia, orang dah buat aku macam tu, aku datang dekat Raw minggu ni, aku terus serang, tak payah nak cakap banyak. Ini seolah-olah macam benda tu tak berlaku. Tapi Cody dia kata, dia nak bagi Chan nak dengar dulu apa yang Cena nak cakap. Yes, boleh. Tapi kau dah dengar. Lepas tu, apa yang kau buat? End up kau tak buat apa-apa pun. Kau suruh John Cena yang tu cari balik John Cena yang bukan bitch semua tu. Mamat tu deserve kena pukul lah sebab dia dah buat kau. So yang tu aku agak tak berapa nak faham lah. Daripada segi storytelling tu macam tak berapa nak konsisten. Sepatutnya Cody datang dengan grudge dan Cody lepas geram dia, lepas apa yang dia kena. Dah lah kena low blow, kena pukul dengan Rolex. Kau ingat Rolex tu murah? Mahal. Tapi apa-apa pun sempat jugalah Cody flex yang dia WWE Champion, lepas tu crowd suka dia. Betul. So guys, itu je lah apa yang aku rasa untuk NXT Roadblock.
AEW Revolution, SmackDown dan juga Raw. Lagi sekali, baju Penta, link dekat bawah. Support Bebe Media, projek baru aku, link kat bawah. Terima kasih datang lagi. Mother Father. Layan semua video ni.